Selepas tu, Tan Sri betul, saya difahamkan Tan Sri Dato' Pengerusi bahawa di sekolah tersebut ada sehingga ini tidak ada 3 ekar atau 1 ekar atau setengah ekar atau kuarter ekar atau apa-apa tanah diberi sebagai perlindungan untuk sekolah tersebut. Tetapi mari kita alih kepada garis panduan dan piawaian perancangan negeri Selangor yang disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor, di mana dikatakan untuk sekolah-sekolah sekurang-kurangnya patut diberi 2.4 hektar, iaitu 6 ekar patut diberi kepada pembina satu sekolah. Dan situasi di mana ada murid-murid 30 ke 35 untuk setiap classroom dan sebagainya. Dan tapi kalau kita banding dengan apa yang dibuat oleh Perdana Menteri, mengatakan bahawa kawasan tersebut telah dipinjamkan kepada Pakatan Rakyat untuk sementara 2 tahun lebih. Dan sekarang kita mau ambil balik. Mengatakan kita tidak mengakui bahawa kekalahan pada tahun 2008 adalah kerana polisi-polisi yang cacat, polisi-polisi yang berdiskriminasi, yang mengakibatkan pengundi-pengundi untuk tidak berundi kepada Barisan Nasional. Itu yang kita tidak pelajar. Saya rasa itu yang sampai sekarang tidak ada perubahan di Barisan Nasional. Dan saya harap lagi panjang, Wan. Lagi panjang. I got 4 more points, very simple. Terus. Ringkaskan, Wan. Sebenarnya Dato' Pengerusi, saya telah memberi kepada kawan saya sebelah sana speech saya supaya dia boleh prepare dan memberi satu jawapan terus kepada perkara ini. Dan itulah satu semua ini nampaknya empty talk oleh kerajaan dan Perdana Menteri dan sebagainya. Khususnya Dato' Pengerusi, saya akan alih kepada 4 perkara di mana khusus untuk sekolah-sekolah Tamil. Pada kerajaan telah mengumumkan beberapa lama dulu bahawa 130 million diagihkan untuk mengubah suai 133 sekolah Tamil yang semuanya patut diselesaikan sebelum 2009 Disember. Tetapi saya difahamkan banyak di antara sekolah-sekolah itu masih belum dimula diubah suai dan banyak lagi belum selesai diubah suai. Dan kenapa ini terjadi? Itu soalan saya nombor pertama. Nombor 2, mismatch. Kita semua tahu banyak di antara masyarakat India dulu semua ada di estate, lebih kurang 70%. Sekarang situasi telah berubah di mana mereka telah pergi ke bandar, berhijrah ke bandar. 70% adalah di bandar. Tetapi sekolah-sekolah Tamil masih di kelapa sawit, di ladang-ladang kelapa sawit, di ladang-ladang getah, di mana 70% sekolah-sekolah Tamil ada di sana. Saya difahamkan Tamil Foundation dan lain-lain foundation telah memohon kepada kerajaan supaya sekolah-sekolah ini dipindah ke tempat-tempat di mana lebih sesuai untuk masyarakat India untuk mengantar anak-anak mereka untuk mempelajari bahasa Tamil di sekolah Tamil di bandar. Itu keadaan kedua. Dan kenapa kerajaan tidak membuat atau memberi laluan atau memberi pertolongan kepada perkara ini? Yang ketiga, mengikut Akta Pelajaran 1996, semua sekolah seperti sekolah Tamil patut ada Board of Governors. Saya difahamkan sehingga sekarang hanya ada 10% saja sekolah-sekolah Tamil ada Board of Governors. Selain dari itu, walaupun ada permintaan, akan tetapi Kementerian Pelajaran enggan memberi kebenaran, tidak memberi pertolongan, tidak memberi galakan untuk mengadap Board of Governors. Itu yang perkara yang ketiga. Yang keempat adalah di mana preschool curriculum, di mana sekarang yang kita ada adalah lebih kurang 160 preschool classroom yang dapat merangkumi lebih kurang 4,000 murid-murid, anak-anak, hanya 10% dari yang dikendaki. Dan yang kenapa tidak lagi banyak preschool disediakan supaya lebih semua orang dapat tempat anak-anak kita dapat mempelajari di mana mereka ada hak untuk mendapat pelajaran di sana. Akhir sekali Dato' Pengerusi adalah mengenai sekolah bercam, di mana satu sekolah Cina di kawasan saya, di mana sekolah tersebut adalah sekolah yang terbesar di negeri Perak, lebih dari 3,000 pelajar. Setiap classroom ada lebih dari 50 murid, setiap classroom, dan tidak ada tempat lagi untuk mengambil murid-murid baru walaupun ada ramai permintaan untuk mereka melanjutkan pelajaran di sekolah tersebut, sekolah Cina ini. Tetapi ada satu tempat di mana lebih kurang 1 kilometer dari tempat tersebut ada tanah yang telah
disediakan oleh kerajaan negeri, di mana semasa kerajaan Pakatan merajui kerajaan negeri Perak telah mengatakan bahawa itu boleh digunakan untuk pembinaan sekolah Cina. Tetapi kerajaan persekutuan mengatakan bahawa ini tidak diperlu, kerana saya percaya ini adalah satu diskriminasi. Kerana ada permintaan, ada ramai di antara masyarakat yang ingin melanjutkan pelajaran dalam bahasa Cina, kenapa satu sekolah baru tidak boleh dibenar? Kalau tidak dibenarkan pembinaan sekolah Cina, adakah kerajaan rela untuk memberi satu lesen kepada pihak individu yang ingin mendapat lesen tersebut supaya satu pembinaan sekolah tersebut boleh berbuat? Dan jika boleh, saya sendiri ingin membuat permohonan supaya saya ada golongan masyarakat Cina yang kata kalau kita dapat lesen, pembinaan sekolah tersebut boleh dibuat. Itu saja. Saya harap saya dapat sokongan dan jangan kita pergi secara politik mengenai hal tersebut. Ini adalah satu perkara yang kita perlu fikir bahawa saya hari ini saya nak kata mengenai sekolah kebangsaan kerana ada kecacatan tertentu juga, tetapi oleh kerana kekurangan masa saya hanya tumpu kepada sekolah Tamil dan sekolah Cina. Saya harap Timbalan Menteri akan berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dan juga harap Pakatan Rakyat akan menang di Hulu Selangor. Terima kasih.